Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua. Hari ini saya nak share dengan anda tentang bagaimana emas boleh menjadi pemudah kehidupan masa depan. Sekarang ni semua orang memang tahu emas ni nilai dia naik dan turun dalam satu-satu jangka masa dan ianya meningkat dalam jangka masa yang panjang. Jadi kita nak tengok macam mana cara yang kita boleh buat supaya emas ni menjadi pemudah kehidupan kita di masa depan. Sekarang kita tengok tentang harga emas dulu. Kita tengok tentang harga emas. Katakanlah saya nak ambil sebagai contoh. Sebagai contoh, ada satu syarikat ni, dia menjual emas. Dia menjual emas, maksudnya dia jual QM sell, satu harga, ada harga dia kat sini, dan harga dunia, maknanya dia beli balik, dia beli balik adalah QM buy. Jadi katakanlah harga dunia, harga dunia maksud dia beli balik emas tu per gram. Per gram adalah sebagai contoh RM287. RM287. Jadi RM287 ni sebenarnya adalah harga dunia. Harga dunia. Jadi harga dunia. Sekiranya kita nak beli emas daripada syarikat ni, kita nak beli emas daripada syarikat ni, maka syarikat ni dia mestilah nak ada untung. Jadi berapa untung yang dia akan ambil? Untung yang dia akan ambil adalah 7%. Jom kita kira sama-sama. 287, kita tambah dengan 7%, kita akan dapat berapa? 307.9 sen. 307.9 sen. Ini adalah harga yang kita beli. Harga yang kita beli. Tetapi katakanlah kita nak beli harga emas ni, yang kita pegang sendiri. Syarikat ni ada juga jual emas yang kita nak simpan sendiri, kita nak pegang sendiri. Macam saya ni, 1 gram ni, harga dia berapa? Harga dia lebih kurang RM397. RM397. Jom kita tengok kat sini RM397. Tapi kenapa harga QM sell ni RM307 sedangkan yang ni RM397? Harga dia berbeza. Kenapa? Sebab sekiranya kita beli emas yang kita pegang sendiri, dia ada kos nak potong jadi 1 gram, dia ada kos insurans, dia ada kos packaging, kos delivery. So ada banyak kos, sebab tu harga dia jadi 397. Tapi kalau dia nak beli balik, harga dia akan jadi harga semasa ni lah. Jadi kalau anda tengok, perbezaan 287 ke 307, perbezaan dia adalah 7%. Tapi kalau kita kira 287 dengan 397, berapa beza ni? 30-40% tak lari. Jadi kita ada pilihan. Macam mana nak dapat harga ni? Nak dapat harga ni, kita kena izinkan syarikat menguruskan penyimpanan emas untuk kita di tempat yang selamat. Jadi syarikat pun dia carilah kat mana dia nak simpan emas dengan selamat. Maka dia jumpalah Brinks. Brinks ni adalah peti besi dekat Singapura, yang mana semua emas-emas yang kita beli akan disimpan di sana. Dan emas yang disimpan di sana pun telah diinsurankan 100%. Jadi emas kita tu ada dekat Brinks, diuruskan penyimpanan oleh syarikat. So, kenapa harga dia tak sama? Sebab yang disimpan di Brinks tu adalah emas yang berbentuk jongkong-jongkong 1 kilo. Jongkong-jongkong 1 kilo. Walaupun kita boleh beli dengan nilai RM10. Kita boleh beli
nilai RM10, nilai RM20, RM50, RM100 kan, kita boleh beli. Tapi disimpan di Brinks ni sekilo-sekilo. Sebab apa? Sebab nak menjimatkan kos. Okey? Nak menjimatkan kos. Tapi boleh tak kita nak bawa keluar 1 gram milik kita? Boleh. Okey, tak ada masalah. Cumanya kita kena bayar harga yang lebih tinggi. Itu je cerita dia. Okey. Jadi, macam mana kita nak minta syarikat uruskan penyimpanan? Okey, macam mana? Cara dia mudah saja. Cara dia adalah kita kena buka akaun simpanan emas. Kita kena buka akaun simpanan emas. Okey, ataupun gold storage account. Nama pun storage kan. Jadi, kita boleh beli secara online. Okey, kita boleh beli secara online dan kita boleh jual secara online. Beli boleh secara online, jual boleh secara online. Kan ada harga ni. Kita beli harga 307.09, kita jual 287. Okey, kita nak jual kat siapa? Kita jual dekat syarikat balik. So, syarikat beli balik dekat kita. Jadi, anda kena ingat, harga ni, dia akan berubah-ubah. Okey, kalau kita tengok, contoh, kita tengok pagi mungkin 287. Petang mungkin jadi 290. Besok mungkin jadi 285. Dia berubah-ubah. Okey, dia berubah-ubah. Tetapi dalam jangka masa panjang, okey, jangka masa panjang, mungkin 5 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, harga ni mungkin boleh jadi 300.5, 360, 370, tak ada seorang pun yang tahu. Okey, tetapi emas ni dalam jangka masa panjang, ia akan meningkat. Okey, berbalik-balik tadi cerita akaun simpanan emas. Okey, nak register akaun simpanan emas ni percuma. Kenapa saya cakap anda kena daftar? Percuma je. Okey, percuma. Anda kena daftar sebab anda nak tengok ni, nak tengok harga ni. Harga ni berubah-ubah. Setiap 5 minit berubah. Setiap 5 minit berubah. Jadi anda nak tengok harga ni. Itu yang penting. Okey. Bila anda dah buka akaun simpanan emas, okey, maka barulah anda boleh beli emas tu. Okey, anda boleh beli emas tu. Sebenarnya saya tak berapa gemar sangat nak cakap pasal pelaburan emas sebab pelaburan emas ni sebenarnya adalah sekiranya kita ada duit dan kita letak duit tu dekat satu instrumen. Contoh kita beli saham, kemudian kita jual balik saham tu, kita dapat keuntungan. Okey? Itu pelaburan. Kalau pelaburan emas pun boleh jugalah kita nak panggil sebab kebanyakan orang kadang-kadang dia ada panggil juga pelaburan emas. Macam saya suka guna term jual beli emas. Kita beli, kita simpan, kemudian kita jual. Kan? Kita beli, kita simpan dan kita jual. Okay, dia jual beli emas. Okay. So, sekarang ni, bila kita dah buka akaun simpanan emas, kita boleh beli emas bermula dengan RM10. Itu paling minimum. Okay, paling minimum. Okay, katakanlah saya nak beli RM10. Okay, berapa gram saya dapat? Kita boleh tengok, kita boleh kira sama-sama. Katalah saya nak beli RM10. Okay, saya letak kat sini RM10. Okay, RM10. Yang mana saya nak beli akaun dia GSA. Maknanya Gold Storage Account. Okay. Cara nak kira senang aja. Okay. Dan anda sebenarnya tak perlu nak belajar macam mana cara nak kira. Okay, sebenarnya. Sebab anda beli je, sistem dalam akaun simpanan emas tu dah automatik kirakan untuk anda. Okay, ini sebagai pembelajaran. Okay, sebagai pembelajaran. Maka kalau kita tengok kat sini, kita cuma perlu bahagikan je. Okay, bahagikan dengan 307.09. Okay, RM10 tadi tu kita bahagikan dengan 307.09. Okay, maka kita dapat berapa gram? Kita tengok berapa gram. Gram dia adalah 0.0003256. Okey, dia kira 5 titik perpuluhan. Ni kita punya gram. Kita dapat gram banyak ni. Okey. Jadi, boleh tak kita keluarkan gram ni? Kita nak simpan sendiri. Boleh tak?
Sudah tentu tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia ada yang kita nak pegang sendiri ni ada dalam bentuk 1 gram. So kita kena cukupkan 1 gram dan lebih. Sampai cukup nilai yang tadi tu, 397 tadi tu. Dah cukup nilai tu, barulah kita boleh keluarkan. Boleh je nak keluarkan, tak ada masalah. Macam saya keluarkan. Okay, tetapi bila saya fikir balik, keluarkan 1 dah lah kan. Sebab kita nak harga yang berpatutan. Kita simpan ni sebab apa? Sebab kita nak harga tu meningkat. Dan bila harga tu meningkat, kita nak jual balik. Jadi senang kita nak jual. Tak perlu nak pergi cari kedai. Tak perlu, kita just melalui akaun simpanan emas tu, kita dah boleh jual. Kemudian syarikat akan masukkan duit dalam akaun kita. Kan senang. Okay, so sekarang ni. Kita pun beli RM10. Adalah duit simpan sikit kan. Duit simpan RM10. So kita beli, kita dapatlah banyak ni. Kemudian 2-3 hari lepas tu, 2-3 hari lepas tu, kita pun ada lagi RM10. Kita ada lagi RM10. Kita pun beli lagi RM10. Kita beli lagi RM10. Berapa gram yang kita dapat? Harga ni akan berubah-ubah tau. Dia bukannya tetap macam ni. Dia akan berubah-ubah. Katakanlah harga tu dah naik jadi 287 ni, dia dah naik jadi 288. Sebagai contoh. Dia naik jadi 288. Dia naik jadi 288. Jadi, harga QM Cell ni, yang kita beli ni, berbeza juga. So, kita kena tambah 7%. Kalau anda ada akaun simpanan emas, dia dah keluar dah siap-siap. So, anda tak payahlah nak kira kan. Jadi, 288, kita tambahkan dengan 7%. Dia jadi 308.16. Kita beli RM10. Jadi, kita bahagikanlah. Sebab 1 gram 308, kita nak beli RM10 saja. So, RM10 kita bahagikan dengan 308.16. Kita dapat berapa? Kita dapat 0.03245. Nampak tak? Bila harga semakin meningkat, maka gram yang kita dapat tu semakin berkurang. Jadi, antara harga 287 dengan harga 288, kita kena beli pada harga yang lebih rendah lah. Sebab tu orang selalu cakap, kalau harga turun tu beli. Harga turun tu beli. Sebab apa? Sebab kita nak dapat gram lebih. Kita nak dapat gram lebih. Clear Katakanlah kita ada lagi duit simpan. Ada lagi duit simpan. Kita pun belilah macam biasa. Beli je. Tu duit simpan yang kita nak simpan. Katakanlah dalam sebulan tu kita hanya boleh simpan RM20 je. Kita boleh simpan banyak ni je dalam masa sebulan. Maknanya kita jimat. Biasalah orang cakap, alah aku RM20 pun aku tak ada duit nak simpan sebenarnya. Biasa orang cakap macam tu kan. Jadi sebenarnya okey je. Kalau anda rasa anda ada RM20 je, simpan RM20. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi gram emas anda ada berapa? Gram emas anda campurlah dua ni. 6 campur 5, 11. 1. 5, 4, 9, 10. 0, 1, 4, 5. 3, 6. 0. Kita ada 0.06501 gram. Sekarang ni harga ni QM Buy ni adalah harga yang syarikat beli balik daripada kita. Sebagai contoh katalah kita dah biar. Kita pun dah beli ni, kita biar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Harga ni naiklah. Harga ni naik berapa? Naiklah jadi 350 contoh. Saya tak tahu harga berapa katakanlah katakan dia naik jadi 350. Harga naik selepas beberapa tahun. Jadi berapa nilai emas kita ni berapa? Nilai emas kita ni akan jadi berapa? Akan jadi kita kena kalikan dengan 350. Kalau saya kalikan 350, berapa? Kita tengok, jom. Kita tengok nilai dia.
Okey, kita ada 0.06501 kali dengan 350. Okey, kita ada RM22.75. Okey. RM22.75. Nampak tak? Kita duk simpan RM10, RM10 dah jadi RM20. Disebabkan kita beli emas, dia dah jadi lebih daripada RM20. Dia jadi RM22. Sekiranya harga emas naik 350. Katakan harga emas tu jatuh. Harga emas tu jatuh. Maka nilai ni pun akan berkurang. Jadi dia punya tips dia, sekiranya nilai ni berkurang, jangan jual. Biar je. Sampailah harga tu naik balik. Itu dia punya tips dia. Okay? Jadi emas ni kita jangan jual kalau jatuh. Ini pun sebenarnya kita nak simpan. Kita je nak simpan. Kita tak nak gunakan pun kan. Okay. So sekarang ni cerita dia adalah, okay, katakan harga tu tak naik. Harga tu tak naik 288 dia naik jadi 290 je. Dia naik jadi 290. Contoh okey, jadi nilai emas kita berapa? Nilai emas kita jadi kita darab lah. Okey, kita darab okey, darab berapa? Kita ada 0.06501 gram kali dengan 290. Kita ada RM18.85. Okey, nampak tak kat sini? Kita beli RM20, kita jual dapat RM18, dapat kurang. Kan? Sebab tu saya cakap emas ni kita tak boleh beli hari ni, jual esok. Sebab apa? Sebab kita ada spread. Beza jual dan beli ni 7%. Jadi kita kena lebihkan 7% tu. Barulah kita boleh ada untung. Okay? Clear Jelas Alright. So, sekarang ni settle bab ni. Okay. Kalau kita tengok, okay, macam mana cara, okay, ni duit simpan tau. Duit simpan kita. Okay. Macam mana cara kita nak buat supaya kita boleh gunakan duit pakai? Kita nak tambah gram ni dan kita nak gunakan duit pakai. Okey, apa maksud duit pakai? Contohnya kita ada RM100 lah, kita kata Kita ada RM100 dan kita nak pakai duit tu minggu depan. Kita nak pakai duit tu minggu depan. Okey, macam mana kita nak buat? Okey. Sebenarnya kita boleh gandakan. Kita boleh tambah gram ni, menggunakan duit pakai kita. Okey, macam mana cara dia? Katalah kita nak pakai RM100. Okey, kita nak pakai berapa ringgit? RM100. Bila kita nak pakai RM100, kita kena beli emas dulu RM100. Kita kena beli emas dulu RM100. Okey, saya letak kat sini RM100. Okey, saya nak beli saya nak beli emas RM100. Okey, harga dia berapa? Katalah harga dia, kita ambil je lah harga tadi kita ambil harga 308 lah. Okey, saya padam yang atas ni. Okey, supaya kita tak confuse. Okey, saya padam. Ini 90 pun saya padam. Okey. 308 maknanya, sekejap kita kira balik lah. Nanti confuse nanti kan. Okey, katakanlah harga sekarang ni 287 lah. Kita nak beli RM100 kan? 287. 287 ni kalau harga QM Cell adalah berapa? Okay, jom kita tengok. Okey, 287 287 kita tambah dengan 7%. Anda tak payah pening kepala nak fikir berapa harga QM Cell ni, sebab dalam sistem, dalam akaun simpanan emas anda dah ada dah siap-siap. Anda register je, percuma. Nak buka akaun percuma, tak payah nak kira-kira, pening kepala. Okay, ini saya kira ni sebab kita nak belajar, kita nak faham. Okay, so RM100 ni kita beli emas dengan harga 307.09. So macam saya cakap tadi, kita kena bahagikan lah. 100 bahagi dengan
bukan, sorry. 100 kita bahagi dengan 307.09. Kita dapat berapa? Kita dapat 0.32564. Dia 5 titik perpuluhan gram. Kita dapat banyak ni. Okey. Sekarang ni emas kita dah ada berapa? Kita campur je lah dua ni. Ni tadi kita memang dah ada kan? Kita beli untuk simpan. Ni kita beli untuk simpan. Yang ni kita beli lagi menggunakan duit pakai. Ni duit pakai kita. Okey, jadi emas kita dah ada berapa? Emas kita dah ada 5, 6, 0, 1, 6, 7, 9, 3, 0. Kita dah ada banyak ni dah. Okey? So, bila kita dah ada gram banyak ni, kita kena tengok nilai dia berapa. Nilai dia kita kena ambil lah harga QM buy. Nilai emas kita kena tengok harga QM buy. Kalau nak beli, kita kena tengok harga QM sell. Okey, jom kita kira berapa nilai dia. Nilai dia adalah berapa? Okey, kita kena darabkan sahaja. Darabkan sahaja 0.39065 darabkan dengan 287. Kita ada nilai dia berapa? 112.12. Ni nilai dia. Okey, nilai emas yang kita ada. Okey. Sekarang ni kita nak pakai tau, duit RM100 ni kita nak pakai. Okey, tapi kita dah beli emas. Yang ni yang best dia. Dan sebenarnya dekat syarikat ni, okey, kita ada gold convert account. Okey, gold convert account. Okey, apa maksud gold convert account tu? Okey, gold convert account ni membolehkan kita dapatkan facilities, dapatkan kemudahan, dapatkan kemudahan tunai. Dapatkan kemudahan tunai. Maksud dia apa? Maksud dia adalah dengan gram yang kita ada ni, gram yang kita ada ni, kita boleh dapatkan tunai sebanyak berapa? Sebanyak 91%. Kita boleh dapatkan tunai sebanyak 91%. Okey, kalau kita tengok, kalau kita kira, 91% daripada nilai ni, kita tengok berapa? Kita tengok kita kira. 112.12, kita kalikan dengan 91%. Kita ada 102.03. 102.03. 102.03. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah maksimum yang kita boleh dapatkan tunai. Tunai tu siapa bagi? Syarikat bagi. Syarikat bagi tunai tu. Bila syarikat bagi tunai ni kat kita, dia kena pegang gold kita tu. Dia tak jual. Dia pegang gold kita atas nama kita. Atas nama kita. Dan minimum yang kita boleh bawa keluar adalah RM100. Minimum RM100. Maksudnya kalau RM80 tak boleh. Dia boleh RM100. Macam ni dah lebih. Maknanya boleh. Boleh. Jadi katakanlah kita tadi dah beli RM100. Kita dah beli RM100. So kita nak keluarkan RM100 tadi. Maksudnya kita nak keluarkan, kita nak apply gold convert RM100. RM100. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buat, maksudnya kita masuk je dalam sistem, kita tengok kat GCA, kita klik gold convert, kita masukkan 100, lepas 1 hari ke 5 hari 100 ni masuk dalam bank kita. Sistem dah buat kan, tak payah nak peningkat kepala, kira lah apa semua. Ni sebagai pembelajaran je. Sebagai pembelajaran.
Jadi kalau kita tengok kalau 100% RM100 ni adalah 91%. Jadi 100 ni kita bahagikan dengan 91%. Jadi kita dapat 109.89. Okey, RM 109.89. Okey. Jadi sebenarnya 109.89 ni adalah 100% emas yang diambil daripada akaun GSA kita tadi tu. Okey? Yang mana berapa gram? Berapa gram? Nak tahu berapa gram dia? Kita kena bahagikan dengan, kita ambil tadi nilai ni 287. Okey? Kita tengok 10 berapa? 109.89. Okey. Kita bahagikan dengan 287. Okey. 109.89 bahagi dengan 287. Jawapan dia adalah berapa? 0.38289. 0.38289 ni. Okey. Okey, ni nilai dia. Okey. Jadi RM100 ni masuk ke mana? Bank. Okey, dapat balik. Okey. 0.382 ni dia akan masuk ke mana? Masuk dalam holding. Okey, masuk dalam holding. Ni, nilai ni. Okey. Dan dalam GSA ni sebenarnya, okey, dia akan masuk dalam holding. Yang ini dia akan masuk dalam holding. Masuk kat holding sini. Jadi, berapa baki tinggal dalam GSA? Baki dia tinggal sikit je lah. Okey, kena tolak lah 0.39065 ni. Kita tolak dengan 0.382. Ni 0.39, ni 0.382. Tinggal sikit je lah baki dekat dalam GSA kita. Dan gram yang ada dekat dalam holding kita adalah 0.38289 gram ni. Kita ada gram ni. Dan dalam GSA kita tinggal berapa? Saya kira sikit lah. Okay, saya kira sebab nak bagi anda mudah faham. Okay. Nak bagi anda mudah faham. 0.39065 kita tolak dengan 0.38289. Tinggallah baki. Baki dia berapa? 0.00776. Inilah tinggal baki dia. Okey, tinggal baki dia. Okey. So, emas walaupun kita dapatkan RM100 tadi masuk bank, emas kita tetap ada. Emas tu tetap ada dekat holding ni. Okey, kita dah beli tadi ni, kita ada 0.39065 ni, kan? Kita dah keluarkan RM100, kita convert, dapatkan facilities. Kemudian 0.38289 ni masuk dalam holding. Okey, sebab apa? Sebab sini ni 100%. Okey. Kat sini ni 91%. Yang kita boleh keluarkan tadi tu masuk bank. Kita boleh keluarkan 91% masuk dalam bank. Jadi 91% ni sebenarnya adalah 91% ni adalah berapa? 91% ni adalah RM100. Sorry. 91% ni adalah RM100. 100% ni adalah 0.38289. Kan? Jadi memanglah nampak pening sikit kan. Tapi anda just follow, dengar berkali-kali, insya-Allah anda faham. Okey? Saya nak ulang balik supaya anda betul-betul faham. Okey? Kita ada duit RM10, kita simpan, dapat gram. Kita ada lagi RM10, kita simpan, dapat gram. Okey, dapat gram. Dan kita ada duit pakai. Ni duit pakai, minggu depan nak bayar. Kita pun beli. Kita beli RM100. Okey, kita beli RM100, kita dapatlah gram. 0.39065 ni. Kita dapat gram banyak ni.
Jadi disebabkan dalam JSA kita ada 0.39065 ni, okey, kita boleh mohon gold convert RM100, okey, yang mana RM100 boleh masuk bank dan 0.38289 ni masuk kat holding. Gram tu tak kena jual. Jadi dalam erti kata lain, okey, kita boleh gunakan duit pakai untuk kita tambah gram emas kita. Kan tadi gram kita ada 0.06 je yang kita simpan tadi tu. Tapi disebabkan kita guna duit pakai kita RM100 dan kita boleh dapat balik RM100 tadi tu, kita boleh hold 0.38289. Kalau kita tak buat benda ni, kita hanya ada 0.06 je, 501. Berbanding ketimbang 0.38289. Mana satu anda nak? Anda nak 0.06501 ke? Ataupun anda nak 0.38289? Mana lebih banyak? Kan? Dengan menggunakan RM100 duit pakai, dan duit pakai tu tak luak pun, anda boleh dapat balik dalam masa 1 hari ke 5 hari, dapat balik, emas still ada. Kenapa kita nak buat macam ni? Cerita dia kenapa kita nak buat macam ni? Sebab lagi banyak gram yang anda ada, lagi banyak kenaikan emas yang anda boleh dapat. Kita tengok contoh. Contoh simple je saya nak buat. Katakanlah anda ada 10 gram. Okay, anda ada 10 gram. Saya ada 2 gram je. Saya ada 2 gram, anda ada 10 gram. Harga naik RM5. Harga naik RM5 per gram. Kalau harga naik RM5, 10 kali 5 dah RM50. 2 kali dengan 5 baru RM10. Mana satu kenaikan yang banyak? Mestilah RM50. Sedangkan tempoh masa semua sama. Adakah anda menggunakan duit lebih untuk simpan? Tak. Anda hanya gunakan RM100 duit yang anda nak pakai. Anda beli emas dulu, kemudian anda apply gold convert, gunakan facilities, bawa keluar RM100. So JSA anda dah berkurang, dia dah jadi 0.00776 dan dia akan berpindah masuk dekat dalam holding. Anda hold lah gold banyak ni. Jadi gold tu berkurang tak? Tak berkurang. Still sama. Okay, jadi mesti ada yang tanya, benda ni ada charge tak? Ada fees tak? Ada. Fees dia ada, tapi fees dia tak banyak. Okay, fees dia adalah, kalau kita nak kira, dia bergantung kepada berapa nilai yang masuk bank ni. Kalau masuk bank RM100, dia akan charge 3.5% setahun ke atas RM100. Okay, jom kita kira berapa. Kita kira berapa? Anda mesti terkejut. Harga berapa Okay, kalau saya kira RM100 saya kali dengan 3.5% setahun maknanya RM3.50 setahun. Kalau saya bahagikan dengan 365 sehari barulah berapa? 1 sen. Sehari 1 sen. Sehari. Sehari 1 sen. Anda kena bayar. Jadi, bila anda ada gram banyak ni, bila harga emas naik, contoh, harga emas naik 290, 292, 95, 300 lebih, harga emas naik. Bila harga emas naik, maka nilai emas tu dah jadi banyak. Jadi, bila anda nak jual balik, okay, anda nak jual balik, dalam sistem dah buat dah automatik, anda tak payah nak kira. Dalam sistem, dia akan ambil balik, syarikat akan ambil balik bahagian dia. Bahagian dia yang RM100 tu dia ambil balik. Kemudian dia ambil balik fees dia. Fees dia pun dia ambil. Baki tu semua kita punya. Baki tu semua kita punya. Jadi, kalau kita nak tengok dia punya cara dia adalah, sebenarnya inilah salah satu cara yang anda boleh ada gram emas yang banyak menggunakan duit
simpan yang sedikit dan combine dengan duit pakai, anda boleh ada gram yang banyak. Jadi secara kesimpulannya adalah anda ada je duit, okey, ada je duit jimat, duit simpan, duit orang belanja, duit raya. Anda beli yang anda nak simpan anda tak nak pakai, anda nak simpan. Anda beli je. Hari ni, besok, lusa beli. Bila dah lebih daripada RM20 anda beli, dah lebih RM20, anda dah boleh gunakan duit pakai, beli lagi 100, bawa keluar RM100. Dan daripada 0.06501 gram, dia boleh jadi 0.38289 masuk dalam holding inventory. Holding inventory ni maksudnya satu akaun lain lah. Bukan satu akaun lain tu maksudnya anda kena login paling, tak. Dia ada macam bahagian-bahagian. Okay, dalam kalau anda dah register akaun simpanan emas, anda akan nampak. Yang ni saya nak cerita kat anda secara detail, secara teknikal, macam mana kita boleh manfaatkan duit simpan kita dan duit pakai kita untuk mendapatkan gram yang banyak. Biasalah kan. Kadang-kadang kita ada contoh, kita nak bayar duit rumah, nak bayar duit kereta sebulan sampai 3,000 kan. Jadi sekiranya kita adalah duit simpan kita sedikit, maka kita boleh gunakan duit pakai tu dan kita beli emas dulu, kita apply. Okay, kita apply, kita mohon gold convert untuk dapatkan balik, untuk dapatkan cash facilities tu. Kita bukannya jual emas tu tau. Kita dapatkan facilities daripada syarikat. Syarikat nak bagi, kita ambil je lah. Kan? Jadi tak perlu nak risau lah. Kan? Sebab kita memang dapat balik cash yang kita nak pakai ni, duit pakai kita. Bayangkan dalam masa setahun, kalau duit pakai anda banyak dan ada sedikit duit simpan, anda boleh kumpul dalam 1 kilo tau setahun. Bayangkan. Kalau anda ada 1 kilo, harga naik RM10, RM10 kali 1,000 berapa? 1,000 kali 10 berapa? RM10,000 kenaikan. Bayangkan. Tu kalau RM10. Kalau RM100, kalau 5 tahun kita simpan, 10 tahun kita simpan, kalau RM100 berapa? RM100,000. Tu kalau 1 kilo. Kalau 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Jadi saya harap anda faham benda ni. Dan sebagai rumusan dia, nak bagi senang faham lagi, secara rumusan dia, saya boleh padam angka-angka ni. Kadang-kadang orang ni allergic dengan angka-angka kan. Saya padam angka-angka ni. Okay, saya ulang balik. Saya ulang balik. Apa yang anda boleh buat selepas ni adalah beli je emas. Beli emas tak kisahlah RM10 ke, RM50 ke, RM100 ke, beli emas. Masuk dalam GSA. Beli emas. Ini duit simpan. Okay. Kita dapat certain amount. Okay, dapat certain gram. Kita dapat gram. Okay. Macam mana kita nak naikkan gram ni? Nak tambah gram ni? Macam mana? Cara dia, kita gunakan duit pakai. Okay? Duit pakai kita ada berapa? Duit pakai kita ada 500. Contoh. Duit pakai kita ada 500. Apa yang kita boleh buat adalah, kita beli dulu emas 500 ni. Kita beli dulu. Beli GSA. Okay? Macam biasa, beli GSA. Kita tak payah nak tick, jangan convert. Kita beli je GSA. Kemudian, kita dapat lagi gram. Dengan kombinasi kedua-dua gram ni, okey, dia akan masuk dalam holding inventory. Okey, dan daripada gram ni jugalah kita boleh dapat facilities balik RM500. Okey, masuk dalam bank account. Kenapa jadi macam ni? Sebab kita dah ada gram yang kita simpan ditambah dengan gram yang kita beli menggunakan duit pakai. So, duit pakai 500, beli
Kemudian kita boleh bawa keluar balik RM500 tanpa luak 1 sen pun, dengan syarat anda kena ada sedikit duit simpan yang anda dah beli sebelum ni dalam GSA. Macam saya tunjuk tadi, lebih kurang lah RM20 anda boleh gunakan duit pakai RM100. Jadi anda boleh kira lah, okay? Anda boleh kira, anda boleh test dalam sistem, anda boleh tengok, okay? Anda boleh tengok. Dan kalau biasa saya buat RM1,000. Kalau RM1,000 duit simpan anda dalam RM170-180. Okay? Anda boleh simpan. Jadi saya harap anda faham macam mana cara kita nak buat supaya kita boleh beli GSA, beli emas, okay, melalui akaun simpanan emas dan syarikat uruskan penyimpanan. Dan dalam masa yang sama kita boleh gunakan gold convert account, okay, dan kita buat gold convert, okay, supaya emas kita tu, okay, tidak terjual dan kita boleh dapatkan facilities tunai. Dan bila harga meningkat, okay, dan bila kita jual balik kepada syarikat, yang 500 yang kita dapat tu, dia akan tolak dengan nilai emas masa, dia akan tolak dan dia akan ambil sedikit management fee, baki tu semua kita punya. Jadi saya harap anda faham benda ni. Sekiranya anda ada apa-apa soalan, anda boleh tanya dekat ruangan komen ataupun anda boleh tanya dengan konsultan yang telah dilatih, yang telah faham dan yang telah buat benda ni. Saya alhamdulillah, saya dah buat benda ni sejak setahun lebih yang lepas dan alhamdulillah holding saya sudah ada lebih daripada 1 kilogram. Menggunakan cara ni, menggunakan strategi ni, menggunakan duit simpan dan duit pakai. Duit pakai banyak, duit simpan sikit. Jadi gram kita dapat banyak. Sekian, semoga ianya bermanfaat untuk anda. Saya Syamsul Rizam, merupakan founder Simpan Gold. Okay. Dan saya harap Simpan Gold mampu untuk memudahkan kehidupan anda di masa depan. Sekian, bersatu hati, berjaya bersama. Bye-bye.